Dan Assalamualaikum, salam kripto. Apa khabar tuan-tuan puan-puan? Dalam video hari ini saya nak ceritakan tentang smart money investing. Okey, mungkin tuan-tuan puan-puan pernah dengar perkataan follow the smart money, follow the smart money. So, apa tu smart money? Apakah benda yang kita nak follow ni? So, saya akan ceritakan ataupun dedahkan beberapa perkara penting atau perkara rahsia untuk pengetahuan tuan-tuan puan-puan lah. Okey. So, saya tahu malam ini ada pengumuman penting lah daripada Bank Negara US regarding diorang punya interest rate, di mana dia akan naikkan lah mungkin 75 ataupun 100 basis point. Tetapi saya ingat nak cerita lepas kejadian tu berlaku lah. Okay, sebab kita dah boleh expect confirm dia akan naikkan. Okay, so kita nak cerita tentang yang smart money investing ni. So kalau kita nak fahamkan smart money investing ni, saya buka lah dekat website investopedia.com ni. Okay, so tajuk dia How Dumb Money Can Become Smart Money. So tuan-tuan puan-puan boleh baca artikel ni. Okay, dalam bahasa mudah ni, okay, kalau tengok apa beza dumb money dengan smart money. Dumb money bukan bermaksud orang yang guna strategi tu bodoh, tidak. Okey, dan smart money tu bukan maksud orang tu pandai pun, tidak. Itu hanyalah strategi lah. Cuma usually dia kata cara orang smart macam ni, cara orang bodoh macam ni. Okey, so dia dumb money ni basically dia kata apa, average investor who trade money are often shoved under the dumb money umbrella. Sebab apa, kadang-kadang bila ikan bilis ni trade ataupun retail investor, dia tak ada maklumat yang awal, compare tu geng-geng kayangan ataupun geng-geng whale ataupun institution investor ataupun VC venture capitalist kan. So geng-geng ni dia akan dapat maklumat awal. Okay, so that's why orang kata follow the smart money. Maksudnya follow duit di mana kita tahu dia datang, investment tu datang daripada company-company besar. Okay, so itulah maksud follow the smart money. Okay, so tu dia kata if you fall into this category, try not to take offense. Kategori dumb money lah. Okay, so dumb money ni boleh katakan macam meme coin, shit coin, all those kind of thing are dumb money. Bukan bermaksud orang yang follow dumb money ni bodoh, tapi certain orang dia guna strategi dumb money lah, di mana dia boleh dapat info coin ni boleh pump, dan dia masuk, dan sebelum coin tu dump dia keluar. Banyak grup-grup Telegram yang promote shitcoin apa semua, tetapi usually majority yang gunakan strategi dumb money ni memang akan terciduk. Usually yang akan buat duit dengan strategi dumb money adalah dia ada banyak follower. Dia ada banyak follower, and follow dia boleh naikkan token. So kadang-kadang dia kata okay, dalam masa sejam saya akan ni, contoh kalau grup Telegram ada dekat 100,000 ke apa kan, dia akan beritahu okay, kita nak invest dalam satu coin ni, dan tiba-tiba dia bagi tahulah dekat grup Telegram. Orang pun tengok, oh coin ni dia orang beli, dan tengok-tengok ada waktu tu dia akan start jual. Yang mana yang owner ataupun admin Telegram tu dia akan start menjual. Okay, and then bila dia start menjual, kalau yang duk hold lama-lama ni memang akan terciduk. Okay, so itu adalah basically shitcoin investing lah. Bagi saya benda itu sangat-sangat risky. Okay, tak semua orang boleh main game itu. So saya nak introduce dekat tuan-tuan puan-puan adalah smart money investing lah. Okay, sebab apa? Sebab smart money investing ni projek-projek yang dapat investment beratus juta, berpuluh juta, berjuta-juta ni usually ada produk dan juga fundamental yang kuat. Okay, so sejak saya buat YouTube ni, saya selalu konsisten dan mengatakan always invest dalam crypto project yang ada fundamental, bukan setakat hype ataupun marketing semata-mata. Contoh macam kalau kita buat investing on shitcoin or meme coin, all those kind of thing, waktu bull market, yes, dia akan naik. Sebab waktu bull market ni banyak orang akan masuk, orang yang tak pernah dengar pasal kripto apa semua akan masuk. Okay, tetapi waktu bear market ramai akan lari. Itu hakikat. Sebab saya dah ada dalam cycle kripto ni dah lama dah, sejak tahun 2015 saya dah tengok dah cycle ni. Bila bull market ramai akan masuk, entah orang yang tak tahu apa-apa pun akan masuk, tapi waktu bear market ramai akan keluar. Sebab apa? Sebab Bitcoin dah jatuh.
Itu adalah hakikat yang kita kena terima. Tetapi itu tidak bermaksud waktu bear market tak ada projek yang jalan. Tanggapan itu salah. Okay, so that's why bila saya tahu sekarang ni bear market, ini adalah waktu yang sesuai untuk saya share tentang smart money investment. Dan kalau tuan-tuan puan-puan follow Instagram saya, tuan-tuan puan-puan faham apa yang saya maksudkan. Okay, so ini basically definition lah. Okay, definition apa itu smart money investing. Tuan-tuan puan-puan boleh baca artikel ni untuk pengetahuan yang lebih kukuh. So andaikan kita ambil satu coin Matic ataupun Polygon. Okay, andaikan tuan-tuan puan-puan tahu tentang coin ni pada tahun dia dilancarkan, iaitu sekitar 2019, berapa banyak profit yang tuan-tuan puan-puan dapat sekarang? So let's say lah kita buka okay, kenapa saya kata 2019? Saya gunakan Crunchbase lah untuk tahu investor ni diorang akan invest dekat projek mana. So Crunchbase ni adalah tool yang saya gunakan. Okay, so let's say Polygon ni, tengok dia announce 2019 tentang dia dapat funding. Ini adalah seed funding. Okay, nanti saya cerita apa beza seed, apa beza series A dan sebagainya. So dia dapat seed funding 450,000 je. Saya duk share sekarang ni banyak juta-juta, tapi pada tahun 2019 VC yang invest dalam crypto project, diorang hanya bagi dalam beratus ribu. Dan kita tengok Polygon ni antara projek yang berjaya, projek blockchain yang berjaya. So bayangkan tuan-tuan puan-puan tahu tentang Polygon pada tahun 2019, di mana waktu diorang launch token ni, okay, harga dia sekitar 0.004. Okay, so let's say tak beli waktu tu pun lah kan, mungkin hold kejap dan beli waktu 0.01 for example, beli token Polygon pada 0.01. Of course all time high dia dah pergi sampai $2.5 lah. Okay, so memang peningkatan yang banyak. Okay, tapi although sekarang bear market dia jatuh, tuan-tuan puan-puan still dalam profit. Paling rendah itu dia jatuh berapa? 53 sen. You are still in profit. Beli waktu harga 1 sen, and let's say waktu bear market hari tu pun paling rendah dia pergi 38 sen. So almost 38 kali ganda. Okay, so ataupun 3,800% lah. Okay, so that's the thing. Bila kita tahu projek tu sangat awal, kita cuba dapatkan token dia dan kita hold sementara waktu, by bull run dia akan naik kau-kau tuan-tuan puan-puan. So Polygon ni contoh, dia launch waktu bear market. Siapa yang beli waktu bear market 2019, memang waktu bull run ni memang dia untung kau-kau. Okay, so this is the thing yang saya sekarang ni banyak buat sharing dekat Instagram, di mana tuan-tuan puan-puan kena follow. Sebab apa? Sebab dekat Instagram saya share so ni sekarang ni saya almost every day lah saya letak dekat sini. So let's say lah kita ambil satu contoh, ni Aptos. Kalau tuan-tuan baca saya punya Twitter baru-baru ni, saya banyak promote pasal Aptos. So investor ni, ini adalah investor yang invest dalam Aptos ni lah. So saya akan letak contoh FTX, tuan-tuan pun tahu exchange besar. Circle, ini company di sebalik USDC. Ini Andreessen Horowitz, ini company besar, VC besar. Multicoin Capital, VC besar. Okay, so bila tuan-tuan puan-puan nampak VC besar ni, maksudnya ini adalah smart money. Kita follow je apa yang diorang invest. Sebab apa? Bila saya share ni, kebanyakan projek ni diorang tak launch lagi token. Saya share sebelum ICO ke, sebelum pre-sale ke apa ke, saya share dulu. So tuan-tuan puan-puan boleh standby. By the time dia dah launch, tuan-tuan puan-puan dah boleh masuk dah. Boleh masuk, up to you lah nak beli ke tak nak beli ke kan. Sebab the reason is, nombor satu, dia kadang-kadang certain projek yang besar ni, macam Aptos ni dia dah dapat 200 juta. Most likely dia takkan nak buat ICO. Dia tak perlukan duit kita. Okay, so apa dia akan buat? Dia mungkin akan buat macam aktiviti ke, ataupun dia nak orang contribute. Bila orang contribute dekat ekosistem Aptos, dia kemungkinan besar akan bagi airdrop.
Itu yang kita boleh target. Selain daripada beli token pada harga yang sangat murah, kita boleh target untuk dapatkan token secara percuma. Itulah yang berlaku dekat layer 2 Optimism. Apa saya masuk, saya dapat banyak token secara percuma lah. So kalau pasal layer 2 tahun lepas lagi saya dah cerita, tapi tahun ni kita nampak layer 2 semakin meroket. Okay, so that's the thing. Saya akan cuba bawa benda-benda ni seawal yang boleh lah lepas ni. Okay, so ni contoh lah FTX, jam kripto ni kan. And then apa next adalah kalau ada token, projek ada token, saya akan letak nama token. Kalau certain projek ni dia tak ada keperluan untuk mengeluarkan token, macam contoh MetaMask. Semua tahu MetaMask ni adalah produk related to crypto, tetapi mereka tidak ada token sebab mereka tak perlu token. Okay, tetapi kita boleh gunalah. So those kind of info pun berguna juga. Walaupun bila saya share tak ada token, tapi mungkin dia tools yang bagus untuk memudahkan kita buat investment dan sebagainya dah dalam crypto. Okay, so ni investor, ni nama coin, ni fund, ni stages lah. Okay, so part ni saya akan ceritakan kejap lagi. Apa beza seed, apa beza series A, pre-seed lah, series B, series C, semua ni lah. So benda ni siapa yang pernah buat investment dalam startup memang tahu sangat lah. Tetapi contoh lah, even Aptos dapat 200 juta untuk series A pun dah tinggi sangat dah. Okay, and then the next thing is this one. Saya letak lah apa projek ni dalam bahasa yang sangat simple. Walaupun it's in English. Sebab apa? Sebab saya tengok benda ni tak ada orang buat. So saya nak bawa benda ni ke international. That's why saya buat dalam bahasa Inggeris. So saya fokus dekat Instagram lah. Okay, so basically ni adalah layer 1 blockchain yang menggunakan Move Programming Language. Simple. Sebab sekarang layer 1 bersepah. Ada Avalanche lah, apalah kan. So kenapa Aptos? So apa diorang punya ni? Diorang nak bawa blockchain yang scalable menggunakan programming language Move. Sebab programming language ada banyak tuan-tuan dan puan. Solidity, Rust dan sebagainya. So diorang datang dengan katakan okay, Move boleh buat benda ni. Okay, so that's the thing. Dan nampaknya diorang berjaya meyakinkan pelabur-pelabur besar. So kita cuba masuk dalam projek ni. Okay, dan cuma bezanya adalah kalau ada je banyak akaun-akaun yang share tentang early investment dan sebagainya, tapi diorang takkan share siapa founder. Kalau dekat sini saya share sekali siapa founder. And kalau dekat Twitter saya share juga, tuan-tuan puan, sebab kebanyakan founder ni diorang ada akaun Twitter. So saya akan letak akaun Twitter dia sekali. So tuan-tuan puan boleh tengok founder dia bijak ke tak bijak. Sebab kenapa saya cakap macam tu, kita kena ada founder yang bijak dan founder yang boleh attract followers. Sebab founder yang kuat ni dia boleh drive projek tu. Dan lagi satu perlu diingati, kalau founder tu sombong, hati-hati. Kita dah tengok kan macam Luna punya founder. Yes, dia dapat funding dari investor dan sebagainya, tapi dia sombong sangat dan dia kena attack, projek dia hancur. So tak bermaksud kita follow smart money benda itu akan berjaya. Luna adalah contoh, tetapi Luna hanyalah fraction yang sangat kecil. Kalau ambil yang lain-lain, kebanyakannya memang akan kita boleh buat profit. So tips dia kalau jumpa kenapa saya share founder, supaya nak tengok supaya tuan-tuan puan-puan boleh menilai sendiri founder ni bijak ke tak bijak, founder ni sombong ke tak sombong. Okay, so that's the thing lah, saya share pasal founder juga. Alright, so now let's kita tengok on the venture capitalist punya terms lah. Terms ni pun bagi saya penting untuk tuan-tuan puan-puan tahu. So ini dekat Cointelegraph, tuan-tuan puan-puan boleh baca yang ni lah, venture capital financing. Dia bagi guide lah macam mana VC funding masuk dalam crypto space. Okay, so yang ni saya tak nak hurai panjang-panjang, cuma saya nak tunjukkan dekat tuan-tuan puan-puan, usually dia akan start daripada pre-seed ataupun seed lah. So that's why kalau tengok dekat sini certain project ni saya tulis seed. Yang mana yang dapat seed fund, saya kata dia adalah seed fund. Okay, and then the next dia akan pergi kepada series A. So series A ni lebih kepada pembangunan startup. Semua company crypto ni actually startup. Bila kita invest dekat diorang ni, basically kita invest dekat startup company.
Okay, so ini adalah series A. Dan series B ni adalah early stage, and series C ni adalah expansion. Maksudnya memang company tu dah besar lah. Maksudnya setiap kali diorang dapat funding ni, diorang ada KPI yang diorang kena achieve. Once dia dah achieve, baru diorang boleh minta next round on funding lah. Okay, ini secara mudah lah nak bagi tuan-tuan puan-puan faham. Kalau dia dah settle series C, and then boleh lah dia nak buat IPO kan. Bila buat IPO ni boleh lah masuk dalam pasaran saham. Ni macam yang Coinbase semua-semua ni buat lah. Okay, tapi for crypto company ni a bit tough lah untuk IPO ni. Tapi in future kita tak tahu, mungkin dia boleh masuk bila regulation dah jadi semakin okay. Okay, so ini adalah dia punya stages lah. Okay, so usually seed ni takkan dapat banyak duit. Okay, dia bagi seed ni just nak tengok konsep kau ni boleh ke, boleh go ke. Okay, kalau dia rasa konsep kau ni bagus lah, dapat traction, then baru dia akan bagi series A. Dia akan up sikit duit tu, then dia bagi early stage dan expansion lah. Okay, so tuan-tuan puan-puan boleh baca lah apa setiap stage punya penerangan. Okay, cumanya nak bagi tahulah tuan-tuan puan-puan kena bezakan juga VC funding dengan ICO. Okay, so VC funding ni usually venture capitalist dekat US ke Singapore ni, they are regulated lah. Okay, they are regulated. And then kalau yang pergi bawah ICO usually tak ada regulation. Okay, so that's why macam investor protection ni VC funding ada, dia ada investor protection, tapi untuk ICO tak ada. So that's why saya punya strategi sekarang ni time buy market, kita follow VC capital sebab dia memang ada investor protection. So most likely project tu nak gagal amat rendah lah. Okay, and then diorang akan dapat ikuti token. Tapi untuk crypto ni saya rasa diorang pun akan dapat token juga. It's not just equity. Equity pun yes, dia akan dapat certain pegangan dekat syarikat blockchain, tapi token pun diorang akan dapat juga sebenarnya. Okay, so ni both actually. And then speed of, okay, ni fast. Okay, risk ni of course lah high. Okay, basically ini adalah startup, risiko tu adalah tinggi. Okay, tetapi tidak setinggi shitcoin. Okay, mana-mana projek pun dia ada risiko dia. Okay, and then benefit dia, basically projek-projek yang dapat VC backing ni, mereka akan dapat support yang kuat lah. Support yang kuat. That's why diorang jarang-jarang terciduk. Diorang jarang-jarang terciduk. Kalau projek yang tak ada VC backing apa semua, mereka boleh gagal lah. Kecenderungan untuk projek tu down sangat-sangat tinggi. Tengok ni quick to launch. Kalau ICO quick to launch, tetapi potential early exit. If successful, handoff to community can be achieved. So maksudnya kalau jenis yang tak dapat VC funding, dia buat ICO, once projek tu mula nampakkan hasil, dia akan serah kepada community lah. Tetapi usually kadang-kadang certain project ni tak ada apa pun, diorang tak berjaya pun, tapi dia kata kita dah berjaya, kita nak bagi dekat community. Dapat kat community pun tak tahu nak buat apa, project tu mati. Okay, so memang ICO ni bagi saya amat risky lah. Okay, tetapi bergantung pada strategi tuan-tuan puan-puan. Saya hanya share saya punya strategi sekarang, di mana saya sedang mengikuti smart money investment. Benda ni saya dah buat dah bear market dulu pun, tahun 2019, awal tahun 2020 kan. Cuma waktu tu channel Bicara Kripto ni sendu, so saya pun rasa macam tak ada motivation lah nak share kan. Tapi sekarang ni alhamdulillah, waktu bear market yang lalu banyak subscriber, banyak follower dan sebagainya. So saya pun tak ada masalah lah nak share, sebab saya tahu benda info ni ramai yang akan dapat, and ramai yang boleh gunakan info ni untuk tambahkan mereka diorang punya portfolio dan juga profit. Okay, so ni lagi satu benda lah untuk memudahkan pemahaman tuan-tuan puan-puan types of funding round ni. Okay, kalau pre-seed lebih kurang untuk menjayakan prototype lah. Okay, dia dah ada prototype, ada sample, so diorang bagi pre-seed untuk make the prototype works. Okay, and then usually time pre-seed ni diorang akan banyak buat hiring. Ni lagi satu sebab kenapa saya share, sebab kalau projek-projek yang baru ni, diorang mesti nak pekerja. Okay, tak adalah nak kata pekerja full time, tapi maybe diorang nak community moderator ke, diorang nak
designer ke, copywriter ke kan. So kalau tuan-tuan perempuan ada skill set ni macam copywriter, designer apa semua, sangat-sangat digalakkan untuk masuk dalam Discord group ni dan basically promote yourself, minta kerja. Okay, sebab tak perlu duduk sana seminggu dan sebagainya. Satu hari tuan-tuan perempuan spend time dekat Discord tu, interact dengan founder dia, community kan. Sebab projek baru, founder diorang lebih lagi senang kita nak communicate. And then kalau founder rasa, oi, okey lah kau boleh buat benda ni kan. Contoh saya tengok banyak sifu-sifu digital marketing kat Malaysia ni. So mungkin ada yang nak jadi sifu. So sebelum jadi sifu, why not you masuk dalam crypto punya ni, and then you try to get job ataupun project regarding digital marketing ke apa ke, and then you boleh jadi sifu crypto. Contoh, okay, contoh. So diorang memang akan cari hiring. That's why saya letak seed ni, saya bagi indication dekat tuan-tuan perempuan, peluang pekerjaan itu ada. Up to tuan-tuan perempuan, nak ambil ke tak nak ambil. Okay, sebab saya tahu dengan masalah inflasi dan sebagainya, banyak orang akan hilang kerja dan sebagainya. So that's why saya share awal. Okay, so kita awal tak kalut. Okay, so usually waktu seed ke pre-seed dia 1 million je paling maksimum. Tapi crypto ni, sebab semua VC ni nampak crypto is the future. Okay, crypto is the future. Crypto ni tak adalah nak mati. Okay, so that's why diorang boleh bagi funding banyak. Walaupun peringkat seed ni, dia kalau tengok the traditional startup ni paling banyak lah, paling common pun 1 juta kan. Tapi untuk syarikat kripto 3 juta, 10 juta pun tak ada masalah. Just for seed fund 10 juta pun tak ada masalah. Okay, and even Aptos ni series A sebelum series A dekat seed fund diorang pun dah 150 juta. Diorang dapat dalam 2 ke 3 bulan lepas. Okay, tapi waktu tu saya tak adalah nak share, saya just discover seorang-seorang lah kan, sebelum saya start sharing ni. Okay, so itu dia punya range lah. Okay, kalau series A next adalah untuk growth, company punya growth, revenue growth. So time ni pula diorang akan cari pekerja full time. Okay, full time untuk branding, marketing dan juga product operation dan juga product development semualah. Okay, so time-time ni lah diorang perlukan skill set yang lebih lebih strong, seperti developer, marketer. Ni diorang akan cari level-level head of marketing, all those kind of talent lah. Okay, so ni usually kalau untuk series A ni traditional 10 juta lah kan, 10 juta. Tetapi kalau dekat crypto ni beratus juta dah by series A. Next is series B lah. Series B pun on growth juga, sama juga hiring. Ni market expansion. Maksudnya selalunya kripto ni dia akan, bila market expansion je, dia akan mula tengok dekat negara-negara yang lain. Dia mungkin akan ada budget untuk dia develop community dekat negara-negara lain, ataupun dia nak buat advertising ke dan sebagainya. Ini dah dekat growth dah. Okay, then next series C. Kalau series C memang company tu dah expand lah. Okay, large scale expansion, and dia dah boleh acquire business yang lain, startup yang lain, and in a way dia pun akan menjadi investor juga. Certain crypto company pun diorang dah jadi investor juga. Okay, so ini adalah funding round, dan kita perlu berada di mana? So usually kita perlu berada di seed lah, di seed ataupun di series A. Kalau tuan-tuan perempuan tahu tentang certain project, and then dia dapat maklumat, dia akan dapat seed ni, maksudnya sebelum dapat seed dapat maklumat, lagi bagus. Okay, tapi untuk your advantage lah, duduk dekat seed ataupun dekat series A pun dah bagus. Sebab usually during these two stage ni mereka akan launch token. Kalau tak waktu seed stage, waktu series A dia akan launch token. Tetapi aim kita adalah dapatkan token tu sebelum dia buat launching. So usually dia akan launch lah macam dekat CoinList ke, ataupun exchange ke kan. Sebelum masuk exchange, kita perlu dapatkan token ni. Sebab kalau dia masuk exchange, tuan-tuan perempuan pun tahu macam Huobi, PrimeList dan sebagainya, berapa banyak dia boleh naik? 40 kali ganda, 30 kali ganda, 20 kali ganda. Okay, tetapi kalau tuan-tuan perempuan
pandai guna strategi, pandai buat networking dalam Discord group, memang boleh dapat. Diorang boleh bagi offer. Dia kata, okay, you contribute for the growth of this project, okay, kita boleh bagi you certain token. Boleh dapat. Okay, cumanya ini bukan strategi skim cepat kaya lah. Okay, ini adalah strategi untuk tuan-tuan puan-puan. Satu, dapatkan token ataupun dapatkan token secara murah. Satu, untuk profit. Kedua adalah pengalaman, experience. Okay, ini khususnya kepada anak-anak muda lah yang tengok video ni. This is for you. Sebab kalau nak dapat pengalaman dalam kripto, kalau masuk macam tu je, memang dia takkan pandang. Tapi kalau you start jadi contributor dekat satu projek, and then you dah bina pengalaman, you pergi dekat projek yang lain, senang nak dapat kerja. Okay, so video tentang pekerjaan dalam kripto ni, saya dah buat satu video. Saya interview one of my friend. Dia designer dekat Jupiter Finance. Mercury Finance kot. Ya, tapi dia adalah protokol di bawah Solana. Okay, company tu pun baru start 2020 ke 2021. So dia one of the early staff, and dia memang dapat alhamdulillah lah, dia ada income yang stable. Okay, so inilah strategi yang tuan-tuan puan-puan boleh guna bila dapat informasi awal macam ni. Okay, kat Malaysia ni selalunya informasi ni diorang share di antara golongan-golongan kayangan, tapi saya share dekat semua orang lah. Okay, and then tuan-tuan puan-puan, satu benda ada yang tuan-tuan puan-puan kena tahu adalah tentang investor. Investor ni, tak semua VC investor ni adalah power. Dia ada tiering dia. Macam mana kita nak tengok tiering dia? Tuan-tuan puan-puan buka cryptoranks.io, lepas tu buka bahagian funds. Okay, so let's say, okay, ni cryptoranks.io kan. So ni dia punya basically dia punya website lah. So tuan-tuan boleh lah tengok info apa semua kan. Memang bagus website ni. Okay, tapi kita nak cerita pasal smart money investment kan. So buka funds. Sini dia akan bagi tahu investor-investor di dalam industri kripto lah. Alright, so tuan-tuan puan-puan tengok dari sudut tiering. So contoh kalau mana-mana projek backup dia macam Alameda Research, Multicoin Capital, A16Z, Sequoia Circle, Pantera, Polychain, ni semua tier 1. Tier 1 maksudnya memang diorang dapat backing yang sangat-sangat bagus. So most likely project tu memang akan take off. Okay, dia tak adalah rug pull dan sebagainya. Okay, dan take off pun memang dia akan take off banyak lah. Dia boleh naik 10 kali ganda ke apa ke kan. Okay, then next tier 2. Tier 2 pun okay juga. Kalau tengok ada syarikat dekat tier 2 pun okay juga. Tapi kalau yang bawah ni macam tier 4, tak nampak sekejap. Macam tier 4 ni kurang sikit lah kalau projek tu dapat funding, tapi dia tak adalah dapat backing yang kuat sangat. Three Arrows Capital actually patutnya tier 1 atau tier 2, tapi sebab dia terciduk baru-baru ni, dia jatuh tier 4. Okay, yang ni pun bukan maksudnya tier 4 ni teruk. Mungkin diorang baru masuk, and diorang tak ada banyak projek yang diorang invest. So lagi banyak projek diorang invest and diorang buat duit, tiering diorang akan naik lah. Macam Pulse Venture ni semua baru lagi, sebab dia launch pun Pulse ni tahun lepas kot, awal tahun lepas macam tu. So untuk dia dah jadi VC ni, dia akan ambil masa lah. Okay, sebab volume dia pun rendah, 3.25. Market cap pun taklah tinggi sangat. Kalau yang macam tier 1 ni market cap bilion-bilion, tak main juta-juta tuan-tuan puan. Memang bilion-bilion. Tengok ni, tier 1 semua bilion-bilion diorang punya market cap. So memang banyak diorang invest. So ini tuan-tuan puan boleh gunakan sebagai guideline lah. Sebab apa, dekat Instagram Instagram ke Twitter, saya akan bagi tahu siapa investor dia. So tuan-tuan puan boleh menilai sendiri projek ni dapat VC backing, VC besar ataupun VC yang sedikit kecil. Okay, so inilah antara info yang tuan-tuan puan-puan perlu tahu for smart money investing. So fundamental research ni ibarat bila saya share dekat Instagram ni, saya dah buatkan dah untuk tuan-tuan puan-puan. Saya dah simplifykan dah. Benda-benda yang penting saya dah letak dekat Instagram. So up to you lah. Nak tengok, nak rasa nak join dia punya community, ekosistem, nak dapatkan token boleh. Nak dapatkan kerja boleh. So that tuan-tuan puan dapat peluang awal lah. Dapat peluang awal. Okay, saya share ni pun bukan saya dapat apa pun kan. Okay,
Macam ni Crunchbase kan, macam saya guna Crunchbase ni, dia bagi tahu contoh Animoca Brand ni kalau bab NFT dengan gaming, kalau dia invest, memang projek tu akan naik lah. Contoh dia invest on ICO, okay. And then siapa lagi, Gemini pun invest in one project 5 juta dia letak. Ni nanti saya tengok apa projek ni. So banyak info, banyak info lah. So saya akan tahulah siapa invest apa kan. So memang Crunchbase ni memang power lah bagi saya. Contoh kan Pantera Capital dia invest dekat optik, so saya share lah. Cuma saya buat layout yang saya custom lah. Macam contoh kan optik ni dapat 11 juta. So kita pun bagi tahulah siapa yang ni kan, Circle, OpenSea. So ni semua share VC yang besar lah. So saya pun bagi tahu siapa investor, berapa banyak duit dia dapat, siapa founder. Ini je info yang tuan-tuan puan-puan actually perlu tahu sangat lah. Okay. So itulah sedikit sebanyak yang saya nak share dekat tuan-tuan puan-puan. Sebab bukannya apa, sekarang ni waktu bear market kita tak boleh gunakan strategi yang sama. Dan juga ini adalah masa untuk saya mula dapatkan komuniti-komuniti yang tak adalah jenis nak jadi cepat kaya. Sebab bagi saya mentaliti cepat kaya ni memang saya tak boleh go lah. Tapi saya lagi suka komuniti yang nampak benda ni boleh jadi kaya, lambat pun tak apa. So that kita ada komuniti yang kuat. Sebab apa? Saya ni ada dalam NIA protokol, even NIA Malaysia punya guild pun mungkin tuan-tuan puan-puan tahu. Okay, dan saya banyak interact dengan komuniti-komuniti luar, Venezuela lah, Vietnam, Indonesia, Thailand kan. Tapi yang amat menyedihkan ni, ramai orang Malaysia ni bagus, cumanya macam nak cakap komuniti Malaysia ni lagi suka skim-skim scam, macam cepat kaya, MLM, kripto yang jenis MLM, cepat kaya yang kata hari ni masuk, esok jadi jutawan. Ramai yang suka macam tu. Tapi saya tanya dekat Vietnam kata kalau ada orang bawa skim macam tu, orang tak layan pun. So bagi saya ini sesuatu yang amat merisaukan lah. Sebab ramai duk kejar nak jadi cepat kaya, lala terciduk. Okay? Lebih baik masuk projek yang kukuh walaupun ambil masa, daripada ambil projek scam dan sebagainya dan terciduk. Okay, so that's why saya share. Sebab bagi saya ini adalah maruah negara saya. Senang cerita macam tu lah. Sebab saya banyak interact dengan orang negara lain, saya tengok komuniti Malaysia kurang. So that's why saya bawa strategi ni. So that bagi saya tak adalah nak beribu-ribu orang masuk dalam projek-projek yang high quality. At least lah ada suara orang Malaysia secara kolektif. Dalam 100 orang actively boleh cari projek-projek baru, and bawa nama Malaysia pun bagi saya dah alhamdulillah lah. 100 pun okey dah. Okay, sebab sekarang ni sangat-sangat kurang. Contoh macam Aptos Labs ni, saya minta nak buat channel Malaysia, dia kata tak ada pun orang Malaysia. Bila saya share dekat Telegram, dekat Twitter, dah ramai orang Malaysia masuk Discord. Dia nampak ada 2-3 orang minta channel Malaysia, dia buka. Okay, so that's the thing. Sebab bila nampak suara daripada orang Malaysia, especially lah sebab project founder ni banyak dari negara luar dan sebagainya, baru dia akan buka peluang dekat orang Malaysia. So itulah sebab kenapa saya buat benda ni. Saya tak adalah aim beribu-ribu. Dapat 100 orang komuniti yang strong, yang boleh masuk projek-projek fundamental kuat ni, itu pun dah cukup dah untuk carry nama Malaysia ni, tuan-tuan puan-puan. Alright. So ni dekat Twitter pun saya share lah. So yang paling saya share sekarang ni adalah tentang Aptos Labs lah. Basically diorang ni adalah projek blockchain layer 1. Tetapi diorang ni adalah team yang pernah buat Libra project bawah Facebook dulu. Kan Facebook dulu dia launch Libra project, lepas tu jadi Dime kan. Dan lepas tu dia kata dia dah tak nak terlibat apa-apa dengan crypto, so dia dah divest dah. Okay. Tetapi team di sebalik Libra dan Dime ni, dia kata diorang still nak buat project blockchain. So diorang buat project yang baru bernama Aptos Labs. So that's why diorang boleh secure funding berjuta-juta. So bukan berjuta, beratus juta walaupun dalam bear market. Okay, so diorang nak buat, diorang
nampak macam diorang boleh challenge Solana lah. Okay, sebab kan Solana ada banyak isu sekarang ni, so diorang nak challenge Solana lah. Okay, so apa yang saya rasa menarik nak share ni adalah diorang menawarkan AIT, Aptos Incentivized Testnet, di mana dia akan pilih orang kena apply, and orang yang selected ni dia dipilih untuk menyertai diorang punya testnet lah, untuk securekan diorang punya blockchain ni sebelum dia launch mainnet. So yang menariknya, diorang akan bagi kripto. Kalau tengok dekat sini, AIT yang terpilih, kalau tuan-tuan puan-puan masuk aktif dalam Discord dan sebagainya, kalau terpilih boleh dapat 500 token airdrop. Macam mana nak join ni, kena baca yang medium ni lah. Okay, so sekarang ni diorang dah lepas, dia ada 4 AIT, fasa AIT, 1 dengan 2 dah lepas. Tak ada seorang pun orang Malaysia. Ada orang Malaysia, seorang ni dia apply, dia tak lepas. Sebab pengaruh orang Malaysia sekarang ni memang amat lemah. To be fair, amat lemah compare to Vietnam ke Indonesia ke apa kan. So amat lemah, so sekarang dia orang tak nampak. Okay, so that's why saya tengok, cuba saya push sikit lah. Kalau AIT 3 bulan depan Ogos, kalau AIT fasa ketiga, fasa keempat, kalau ada seorang orang Malaysia dapat pun dah consider bagus dah. Bagi saya dah consider bagus. Sebab apa? Nak dapatkan peluang ataupun slot untuk jadi validator ke kan, benda ni payah. Saya dari tahun 2019 cuba, tak pernah dapat. Chainlink ke Polkadot, adalah few saya cuba masuk, tapi memang tak dapat. Sebab saya seorang je kan, susah. So kali ni biar ramai. Yang ni saya tak apply pun, saya tak ada lah nak apply pun AIT. Tapi saya kalau boleh, ada orang Malaysia, wakil Malaysia lain yang apply dan dapat. Sebab benda ni adalah benda bagi saya sesuatu yang besar. Sebab kalau projek ni dah dilancarkan, and banyak projek-projek lain yang bina application di atas Aptos ni, of course siapa yang jadi early contributor akan dapat reward yang banyak, tuan-tuan puan-puan. Okay, so inilah cara kita membina pengaruh dalam projek blockchain. So itulah yang saya share dalam video ni, supaya tuan-tuan puan-puan boleh dapatkan input. And mana tahu tuan-tuan puan-puan, contoh ada yang nak try kan, try aktif dalam Aptos ni, mungkin tiba-tiba adalah 2-3 orang Malaysia dipilih untuk AIT ni, and then dapat 500 token. Itu dah consider bagus dah. Sebab ini memberikan satu pengalaman dekat tuan-tuan puan-puan yang boleh tuan-tuan puan-puan letak dalam resume ke ataupun your profile. Okay, so itulah sedikit sebanyak sharing video hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa di dalam video akan datang. Assalamualaikum dan salam kripto.